berbuat bakti kepada dua ibu bapa. Okey. Auzubillahi samina alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Summa amma ba'd. Baik, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan lagi kesempatan kehidupan buat kita masih hidup di atas muka bumi walaupun dalam keadaan ditimpa musibah seluruh dunia. Selama berapa bulan kita menangguhkan kuliah kita, tapi alhamdulillah Allah masih memberikan peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan ini yang menjadi saki-baki dalam hidup kita untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Mencari tujuan hidup kita untuk apa? Mencari tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Jadi datangnya diutuskan seorang rasul, seorang manusia, seorang insan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai turutan, sebagai ikutan, sebagai teladan kepada kita untuk menjadi insan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada itulah pelajaran kita ataupun kitab kita berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sambung balik dalam bab birru wasillah, tentang bab berbuat kebaikan dan menjaga silaturahim. Kita masuk dalam bab buat baik kepada dua ibu bapa, sambung kepada 115, bagaimana yang dinamakan sebagai berbakti balik kepada dua ibu bapa kita. Bagaimana yang menepati hak syarak agama nak macam mana. Kan? Ada kadang-kadang orang salah faham cara buat baik pada ibu bapa, ikut dia apa nak apa. Kan? Kadang-kadang tak kena juga. Pak tu dia kaki keroke, takkan sampai mati pun nak pergi dia keroke juga. Bakti tu nak buat macam mana dalam istilah Muslimin yang dirahmati Allah. Okey. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi, yang diambil daripada kitab Mukhtasar Sahih At-Tirmizi, syarah dalam bahasa Arab, Tuhfatul Ahwazi, syarah dalam bahasa Melayu. Inilah kitab dia yang disyarahkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi sendiri dalam bahasa Melayu. Inilah kitabnya yang bernama Bahrul Madhi. Moga-moga Allah mengampuni dosa Syekh ini. Moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya. Moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya. Moga-moga Allah mengampuni dosa seluruh muslimin muslimat yang telah pergi meninggalkan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang tafu bihi ila darain. Moga-moga dimanfaatkan ilmu ini dunia dan hingga akhirat. Masalah 115. Berbuat bakti kepada dua ibu bapa itu bagaimana kaifiat dia? Bagaimana ni maksudnya? Kaifa, bagaimana yang kita duk kata kaifiat, macam mana nak buat. Berbuat bakti kepada dua ibu bapa itu banyak macamnya disebut dalam kitab ni, tersebut di dalam Al-Quran dan hadis. Awal-awal sekali keluar daripada Quran dan hadis, lepas tu disyarah balik oleh ulama.
Satu daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Maksud daripada Al-Quran ini apa dia? Tingginya martabat ibu bapa setelah daripada menyebut la ilaha illallah. Apa maksudnya? Telah disuruh oleh Tuhanmu akan jangan kamu sembah dengan sebenar-benarnya, yakni Allah semata-mata. Maka jikalau engkau sembah lain daripadanya, nescaya menjadi kafir kamu. Nampak terjemah dia macam mana? Kita pendek sangat dah. Kita ni bab-bab terjemah ni pendek tu sebab tak capai. Daripadanya nescaya menjadi kafir kamu kalau tak sembah Allah. Kekal di dalam neraka selamanya. Tu maksud dia tu. illa iyyah wa bil walidain, dan disuruhnya, nya tu siapa? Nya tu Allah. Allah suruh kamu berbuat baik dengan dua ibu bapa. Lepas sembah Allah, buat baik dua ibu bapa. Lepas sembah Allah, buat baik dua ibu bapa. Okey, tu kronologi menjadi anak soleh, menjadi hamba yang baik, hamba yang soleh, iaitu biar merendah diri kepada keduanya. Rendah diri, jangan congkak cawang ngakak kof congkak. Tak tahu nak cerita. Congkak takkan pergi main congkak dengan mak pak ke? Adalah kot bahasa ni, kadang-kadang syekh ni dia orang Perak, kuatlah ada bahasa-bahasa depa. Ada disebut selului pun ada. Tahu selului apa dah? Selalu. Kadang-kadang ada juga disebut dalam ni selora. Apa dia selora? Tu bahasa Perak atas tu. Selora ni melawak. Okey. Dan jangan mengangkat muka di hadapannya. Nampak? Kalau kita tak faham lagi tak tahulah. Biar berhalus dan manis tutur kata dengan keduanya itu. Baik. Apa disuruhnya jangan kata atau kata cih. Tak boleh. Atau enggan memberi belakang dan menunjukkan tanda tak suka apa kehendaknya. Buat muka dan sebagainya, bentak kaki jalan, dung dang. Dahlah rumah pula papan, sekali dia rentak jalan, bentak dia bagi. Apatah lagi hendaklah jauhkan benar-benar daripada tengking dan herdik kepadanya. Itu saya tambahlah. Buatlah belas kasihan sebagaimana keduanya belas kasihan padamu masa kecilmu. Macam mana dia buat kat kita kecil, tapi dia ni ustaz, dia tak pernah bela saya. Dia pergi kat situ pula dah. Baik, walaupun dia tak bela kita ke, kita anak angkat ke, kita apa, tetap kena buat baik. Kafir sekalipun kata Nabi SAW ibu bapa kita. Kafir sekali. Dia mai dia bercerita 116 masalah. Ibu bapa sudah tua bagaimana dibuat? Sungguhnya telah dipesan Allah Ta'ala akan dua ibu bapa itu apabila sudah tua keduanya. Firman Allah, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmah. Jika sampai tua seorang daripada dua ibu bapa itu atau keduanya, seorang atau keduanya sama tua di sisimu, tua, ajuz dipanggil. Tua ni kadang-kadang boleh lagi, ada satu sampai tua syekh ajuz, sampai dia sendiri tak mampu dah nak urus diri dia. Tu tua sungguh dah. Okey, maka janganlah engkau kata bagi keduanya sebab apa? Waktu tu dia cukup sensitif, dia jadi budak-budak balik. Dan jangan engkau tengking herdik keduanya, bahkan katanya bagi keduanya akan perkataan yang mulia. Cakap macam mana kita dulu lah. Burung apa tu? Burung murai. Berapa puluh kali tanya pun sabar, relax. Tapi pasal apa?
Tak apa, tak apa, tak apa. Tapi pasal apa? Waktu orang tua ni pula tanya kita, kira kita kira nak. Yang kita dulu punya duk ada perangai, bagus punya duk ada. Tiba-tiba ayah kita buat sikit, kita nak mula dah. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, itulah cerita dia macam ni lah. Dia macam tu. Kalaulah kita dah mumayyiz, kita dah ada akal, tolong jaga, jangan bagi mak ayah kita marah kat kita. Esok anak kita balas kat kita. Tak pun kalaulah orang tua kita masih ada, dia buat balik kat kita, dia akan jadi balik. Muslimin yang dirahmati Allah. Okay, dah? Dan jangan engkau tengking. Itu dah habis dah dalam bab tu. Dan sedikit firman Allah Ta'ala itu, tahulah kita akan Tuhan mewajibkan atas anak, biarlah berlemah lembut dan berbakti kepada dua ibu bapanya. Buat baik. Buat baik ni la ta'atan ilal maksiyah. Kena faham balik lah. Tak bolehlah buat dalam perkara maksiat, walaupun dia suruh kita buat bermaksiat, yang tu tak payah. Tapi selagi mana dia baik dan menenangkan hati dia, buatlah. Istimewa pula apabila keduanya sudah tua, maka pada masa itu tiadalah keduanya berdaya mencari hal kehidupan. Tu bakti dah. Dia dah pencen dah, satu pencen, dia bukan larat apa dah, maka kita lah bagi wang ringgit kat dia. Oi, duit pencen ayah pada 5,000 sebulan. Dah, jangan duk kira. Tang bagi tetap bagi juga. Okey. Bagi juga. Hak tu dia akan jadi faraid. Hak dia tu. Hak kita bakti. Faham tak? Hak dia tu, hak yang 5,000 ke berapa pencen dia ke yang duk ada, hak tu akan jadi faraid. Apa dia faraid? Harta peninggalan dia. Balik kat siapa tu? Kita. Hak kita bagi balik kat dia ni 50 ke 100 ke, mau tak ada 100 bagi 200, mau tak ada 200 bagilah 1,000 kan. Tu bakti dia balik bayar, tak kira dia ada ke tak ada ke. Jangan duk tanya ayah ada dah, tak ada tak payah. Amboi. Okey. Dia pun tak dan dah nak urus kehidupan dia, nak bawa pergi masjid pun tak dan dah. Kita lah pergi tolong bawa. Cerita panjang lah, cerita seorang ustaz. Ustaz apa tu, hak yang kena kanser baru ni, dia cerita balik-balik mai, tiba-tiba ustaz ni pergi cerita ceramah bab ni. Ada seorang yang kaya ni, dia balik pergi urus mak dia sungguh. Bila dia urus mak dia ni, rupa-rupanya dia tengok orang hak dia upah jaga mak dia ni, sampai kain tu melekat dah dengan isi. Teriak dia. Tapi dia urus elok balik, dia bawa. Ayah nak pergi mana malam ni? Malam ni ceramah sekian-sekian di surau ni. Ayah nak pergi, dia kata, di masjid dia. Sebab dia AJK. Bawa pergi. Seronok dah. Pasal apa? Boleh jumpa kawan-kawan. Lepas tu janji pula esok nak pergi mana, tak boleh, dia nak balik kerja. Sampai satu malam, elok dia sampai sana, dia pun telefon anak dia balik. Dia seronok, memang kasihlah abang balik kat anak dia tu, hak yang kaya raya tadi. Seronok sangat-sangat ayah boleh bawa jumpa kawan-kawan dia apa semua. Esok janji nak pergi tempat lain pula, nak pergi dengar ceramah tempat dia. Dia sanggup balik bawa. Tiba-tiba subuh tu ayah dia dah tak ada. Tapi kehidupan ayah dia waktu sebelum tutup mata jadi macam mana? Seronok. Pasal apa? Anak-anak layan. Anak-anak balik main tengok. Tu dia bukan anak apa pun. Boleh pergi tempat hak dia suka, masjid lah, tapi kalau dia ajak pergi disco, jam. Dia ajak pergi tempat dia suka, pasal apa? Jumpa kawan-kawan, jumpa lelah. Hai dia tu sakit teruk dah, tapi tiba-tiba ada orang papah pergi jumpa kawan-kawan. Dia nanti kita pun tak ada kata siapa, bila mai satu masa kita jumpa kawan-kawan lama kita seronok, hak kerja dulu kelang female. Dia mai balik kenangan-kenangan lama, hak tu nak seronok balik kita pun sama-sama dah. Dulu soalan bila nak kahwin, bila dah kahwin jumpa tanya anak berapa, bila dah anak berapa tanya bini berapa, sampai satu tahap cucu berapa, sampai satu tahap bila nak mati, telawan tanya pula dah ada penyakit apa. Dah lah, maksudnya kawan-kawan ni penyegar hati dan menghidupkan balik kenangan. Maka
Itu sebab Nabi SAW sebut cara berbakti kepada dua ibu bapa ni setelah dia tak ada, buat baik dengan kawan-kawan rapat dia, maka seronok dia di sana. Cari balik siapa dia yang paling rapat dengan ayah. Kita tak ada nak buat baik dengan ayah sebab ayah pi dulu. Siapa kawan baik ayah? Ada di kampung sekian. Pi cari, buat macam-macam ayah kita juga. Ya, Nabi suruh macam tu. Kalau perempuan pula nak buat macam mana? Mak kita, adik perempuan mak kita ada tak lagi? Kak pada mak kita ada lagi? Pi buat baik dengan mak menakan kita. Jangan pi buat yang perempuan sama perempuan pula, buat mak angkat ke apa ke, boleh lah juga, tak ikut jadi cerita lain pula. Lain ni pi buat baik dengan mak menakan kita, hak belah perempuan belah mak kita, makcik kita sebagainya. Macam mana kita buat baik? Pasal kita tak dan nak buat baik mak pak kita. Contohnya baru mengaji, elok-elok aja mak tak ada, ayah tak ada. Pi buat balik dengan kawan-kawan ayah, buat baik balik dengan mak menakan. Maka pahala dia sama seperti kita buat baik dengan dua ibu bapa kita. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey. Sampai boleh jadi tinggal ia sama anaknya dan di dalam tanggungan anak. Sampai dia terpaksa duduk dengan anak. Dia tak boleh dah buat kerja, dia tak boleh pergi dah bendang, dia tak boleh pergi dah menoreh, dia tak boleh dah pergi mengajak, dia tak boleh dah. Maka anak dia duduk tanggungan. Maksudnya nafkah dia bawah anak pula. Okey. Nafkah bawah anak ni, ni kena faham betul ni. Kalau bab zakat. Bab zakat, kalau ibu bapa kita tu asnaf, anak boleh bagi tak dekat pak asnaf tadi? Tak boleh, sebab dia tu tanggungjawab hang. Dia duduk bawah kita ke dia tak duduk bawah kita, hang anak lelaki tetap tanggungjawab hang. Maka tak boleh bagi zakat. Bagi nafkah tiap-tiap bulan, tiap-tiap hari. Zakat setahun sekali. Nampak sangat kata kita tak ambil tahu. So Islam tak bagi. Saya nak bagi kat ayah saya zakat, hang nak lelaki tak boleh, dia nafkah hang. Pasal ayah saya susah, dah hang tahu kata susah, hang kena nafkah dia, bukan zakat. Faham tak? Itu kena faham. Dia dalam nafkah kita. Muslimin yang dirahmati Allah. Ada orang buat macam tu. Tapi kalau bagi ke adik tak apa. Adik bukan nafkah kita. Adik kita. Tapi kalau adik perempuan kita sebapa dan dia tak kahwin lagi, tak boleh pula. Sebab dia bawah nafkah kita. Hang sebagai abang lelaki, hang kena jaga adik perempuan. Tu kita tengok. Kalau bawah nafkah kita sebagai wali mujber, bawah kita kita mewalikan perkahwinan dia, tak boleh. Hang bawah nafkah tak boleh bagi. Dia terpisah daripada hak keluarga, baru boleh bagi zakat. Maksudnya terpisah daripada hak nafkah. Okey, baik. Muslimin yang dirahmati Allah. Terus bawah jagaan apabila sudah tua, maka hendaklah anak pada masa itu kuat sabarlah. Kan orang tua dia buat kelaku atas mengambil hati dua ibu bapaknya. Dadaan mak dengan mak ke atau ayah atau kedua-duanya duduk dengan kita bawah nafkah kita. Dah dia tak larat kerja dah, duduk dengan kita ambil belah. Sabar. Memang benda ni memang dah ada dah, disebut dah siap-siap. Apabila datang kehendaknya mau makan atau pakaian atau memelihara busuk hancingnya, jangan balas dengan kata atau jadi menunjukkan tanda meluat dan benci, tiada sukakan apa kehendaknya itu. Dia nak makan, teringin nak makan, pergi carilah. Jangan duk ayah ni lah susah lah. Orang tua nak kata orang tua umur 40 pun rasa hati tu. Yang kata orang tua kan, kalau orang kata kat kita pun siapa ni menyusah betul lah hang. Kalau lah kita kata macam ni lah, kita dah
ditimpa sakit. Umur 40, kita kata masih muda, tapi ditimpa sakit, kaki gout ke apa ke. Cuba waktu kita nak bangkit apa dalam rumah, tiba-tiba kita jatuh, orang buat tak tahu, kasar tak? Kita demam, orang buat tak tahu. Demam ya, hari kita demam ya, orang buat tak tahu. Amboi, aku demam pun buat tak tahu. Tambah-tambahlah tua. Muslimin yang dirahmati Allah. Okay, cepat orang sakit ni, dia cepat rasa hati. Tambah-tambahlah ibu bapa yang sudah tua. Maka bila didengarnya sekian katamu atau dilihatnya tingkah lakumu, tiadalah suka barangkali membawa kepada kecil hati keduanya. Hati ronda tu. Dan menduka citakan keduanya, dan boleh jadi mengeluh keduanya besar mengupah anaknya yang mematahkan hatinya, menyumpah anaknya. Nampak sampai dia menyumpah anak dia, sampai dia kata balik, dia mula mengungkit balik. Jadilah pula jatuh celaka sumpahnya itu atas anaknya. Sebab apa? Kullu kalam wa huwa doa. Setiap kalam ibu bapa adalah doa makbul. Tuan-tuan pernah dengar tak cerita apa dah, anak apa? Anak apa tu hak kena sumpah jadi batu? Tak tanggang. Pasal saya tak ada lah hadis, tak apa. Tanggang. Kalau di Indonesia malim kundang, kan? Pasal apa? Pasal apa Allah Ta'ala makbul, kan? Pasal mak, tambah-tambah mak lah. Jadi wali paling besar dalam rumah tangga kita, mak kita, ayah kita tu wali paling besar. Tok wali, apa yang dia minta mesti jadi ya. Okey, baik. 117 masalah merendah diri bagaimana? Dan mendoakan dua ibu bapanya rendah diri. Maka itu pun telah dipesan juga oleh Allah Ta'ala di dalam Quran, wakhfiz lahuma janahal hazzul mir rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah bagimu keduanya, kita cerita, akan lambung kehinaan kerana kasihan, yakni jangan kamu tunjukkan sombong di hadapan keduanya ibu bapa itu, bahkan hendaklah merendah diri akan mereka jua. Maka merendah diri itu bukan kerana apa, bahkan kerana belas kasihan juga, tidak kerana takutkan aib. Bukan kerana kita buat kita rendah diri takut jadi aib. Lekeh lah tengok aku duk pimpin tangan mak aku, kan, pimpin tangan mak. Ada orang rasa lekeh, duk urus pak pi hospital tengok berapa tu. Kawan ni pula serigong kawan ada buat muka macam tu. Tengok kita duk urus mak ayah kita, patutnya kita berbangga ada sahabat yang boleh urus mak ayah dah. Ni tak lah. Orang kita ni kadang-kadang tu dia, tu yang sebabnya menyebabkan ada hati-hati yang malah nak urus mak pak, berjalan dengan mak pak, pi mana-mana dengan mak pak. Pasal apa? Pasal rasa hina bawa orang tua. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey. Tidaklah kerana takutkan aib dan katakan olehmu bagi keduanya dengan perkataan doa. Doa apa? Ya Tuhanku, belas kasihanlah kiranya Engkau akan dua ibu bapaku itu sebagaimana mengasuh keduanya akan daku pada waktu kecil. Baik, dalam kitab Manhaj Abidin, Imam Ghazali kata, siapa nak luas rezekinya, lapang dadanya, tiap-tiap hari dia kena baca doa ni. Sebab apa? Redha Allah. Redha maksudnya lapang dada lah, sukanya Allah atas redha dua ibu bapa. Bila kita tolong doa ke ibu bapa kita, maka Allah pandang kita dengan pandang rahmat, pandang redha. Maka kita rasa walaupun tak dapat banyak mana, kita redha, suka. Sebab apa? Allah meletakkan redanya atas diri kita. Sebab apa? Kita walaupun dapat sebulan sampai beratus ribu, rasa macam tak cukup lagi, pasal kita tak pernah
Doa dua ibu bapa, tu kata ulama. Di antara doa murah rezeki kata ulama, apa dia? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa pembuka hati pun ada juga ulama kata. Pasal apa? Benar sangat ni doa dua ibu bapa. Okey, sebab apa? Sebab ilmu Allah. Maka nak hak Allah kena cari redha Allah. Macam mana nak cari redha Allah? Rupa-rupa ada masalah dengan ibu bapa. Tu sebab dia tak dapat redha Allah. Maka dia baca balik doa ni, maka Allah buka redanya. Bila Allah buka redanya, senang. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik, terus 118 masalah. Amal yang lebih afdal itu apa ia? Apa dia yang dikatakan amal yang afdal? Ya saudaraku, dengan hadis yang akan datang ini tahulah kita amal-amal yang lebih utama itu. Maka hadis yang telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi, hadis yang berbunyi, An Ibnu Mas'ud qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah ayu amal afdal? Qala as-salatu limiqatiha. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, katanya telah aku tanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kataku ya Rasulullah, dia tanya, apakah daripada segala amal, seluruh amalan-amalan yang baik ini, apa dia yang paling baik, yang utama? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah sembahyang pada awal waktunya. Siapa sembahyang awal waktu tu seafdal amal. Saya sembahyang, saya tak pernah tinggal sembahyang. Bila? Lagi 5 minit nak masuk sembahyang kedua. Sembahyang maghrib ke apa? Sembahyang maghrib ke 8.30. Wah. Pasal apa? Buka puasa apa? Makan pakai 8.30. Kan? Pasal apa lewat sangat? Sebab kita masih meringankan. Itu maksud dia. Hak kita tuan-tuan baca hak ni bubuh atas saya pula. Pasal apa? Dulu waktu sebelum PKP Ustaz suka berhenti ke 9.30, awak tak mayang awal. Kena getah juga. Okey, jawab balik. Sebab sembahyang Isyak lain. Sebab sembahyang Isyak tu wasi'. Saya bawa hadis balik nak jawab. Laula an asyqa ala ummati la amartahum bi ta'khiril isya. Tu hadis Nabi tu. Kalaulah tak menjadi keberatan atas umatku, aku suruh depa takhirkan isya. Pasal apa? Cari dulu hak dunia. Mengaji dulu apa semua, baca Quran dulu apa. Takhirkan isya. Sehingga takhirkan isya ada kita perbincangan kita, tak silap saya dulu di Belibih surau. Apa dia yang dikatakan takhir tu bagaimana? Sampai waktu bila? Sampai 1/3 malam baru mayang isyak. Buat hak dunia lu sebelum ni. Okey, muslimin yang dirahmati Allah. Bolehlah kalau nak pakai macam tu, tapi nanti lepas-lepas ni masuk isyak berhenti. Kalau lah. Hak ni pun nak kena jaga tu, raja duk tengok jam. Muslimin dirahmati Allah. Terus, okey, hak tu afdal amal. Afdal ni maksudnya yang lebih baik. Banyak kelebihan, itu maksud afdal. Yang kedua lagi, apa dia? Yakni apabila sudah masuk waktu dan orang pun bang, maka kamu pun sembahyang, maka dapatlah kamu amal yang lebih utama telah kamu perbuat. 119, memelihara sembahyang pada awal waktunya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Muslim, pada sepotong hadis yang tersebut dalam 118 itu menunjukkan kita memelihara sembahyang di awal waktu. Itu seafdal amal. Dan boleh dapat faham daripadanya akan sunat sembahyang pada awal waktu. Sunat sembahyang pada awal waktu, kerana ianya menjadi ikhtiyati baginya. Apa dia ikhtiyati? Jaga-jaga dalam hal waktu, takut terkeluar. Sebab waktu sembahyang ni dia ada banyak. Ada waktu afdal, waktu ikhtiyar, waktu haram. Kita takut jatuh waktu haram. Dan segera menghasilkannya di dalam waktunya. Maksudnya dia boleh buat dalam waktu. Okey, kata Khostalani pada awal. Kata Ibnu Mas'ud lagi, sumadha ya Rasulullah qala birrul walidain.
Kemudian bertanya lagi Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah setengah daripada amal yang lebih utama lagi kemudian daripada sembahyang itu ya Rasulullah, selain daripada awal waktu? Sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah berbakti dengan dua ibu bapanya. Buat baik. Baik. Masalah 120. Berbakti kepada dua ibu bapa itu dan kelebihan. Maka dengan sekurang-kurang telek kita, telek ni maksudnya kita kaji sungguh-sungguh tu kata telek. Perhati sungguh-sungguh apa yang dimaksud dia tu. Kepada sepotong hadis dalam masalah 119 itu nampaklah besar kelebihan berbakti kepada dua ibu bapa itu hingga terbilang ia setengah daripada amal yang lebih utama selepas pada sembahyang awal waktu. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, birrul walidain afdalu minas salati was sadaqah was saum wal hajj wa umrah wa jihad fi sabilillah. Maksudnya kata Imam Ghazali, pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbakti kepada dua ibu bapa itu lebih utama daripada sembahyang sunat. Pulun sembahyang sunat. Pernah dengar tak cerita Juraij? Hak yang pulun sembahyang sunat, mak dia bagi salam, nak pergi tengok ziarah dia. Dia tak, dia kira sembahyang sunat. Lalas sampai mak dia doa kat dia, bagi turun musibah dekat dia. Turun sungguh. Pelacak mai duduk dengan dia. Dia tak buat apa pun. Pergi duduk, pelacak tu pergi duduk dengan orang lain sampai mengandung. Tapi pelacak tu tuduh dia. Nampak hampir turun musibah macam tu. Pasal apa jadi macam tu kat dia? Sedangkan dia tu rajin sembahyang. Rajin sembahyang sunat. Pasal dia telah melalaikan ibu dia. Dan sedekah. Dia rajin sedekah lah. Tapi ibu bapa dia buat tahana. Sorry. Dan puasa dan haji dan umrah dan perang fisabilillah lebih tinggi hak bakti dua ibu bapa lagi. Dalam kitab Ittihafus Sadah, syarah balik kitab Ihya Ulumuddin. Okey, kata Ibnu Mas'ud lagi, qala thumma da ya Rasulullah, qala al jihadu fi sabilillah. Summa sakata anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau is tazathu lazadatni. Kemudian bertanyalah lagi aku Rasulullah, apakah amalan yang lebih afdal kemudian daripada buat baik bakti dua ibu bapa itu ya Rasulullah? Sabdanya adalah selepas daripada tu barulah perang fi sabilillah. Tuan-tuan, saya nak ulas sikitlah, ambil masa. Tuan-tuan tahu tak, dalam 313 tentera Badar, 313 tentera Badar yang pergi perang Badar, perang Kubra, Badal Kubra yang pertama sekali perang dalam Islam, 313. Nama yang ada 313 Saidina Uthman. Saidina Uthman pi tak? Dikatakan Saidina Uthman tak pi, tapi nama dia tercatat di antara tentera 313. Pasal apa? Dia nak pi. Nabi tanya dia, mak kamu macam mana? Sihat tak lagi? Tak lagi. Jaga mak. Nampak? Nabi suruh jaga mak lagi, tapi nama dia tercatat dalam 313 orang. Siapa ada hutang, tak usah lagi, hampir duduk kerja, hamba yang hutang, jangan pergi perang lagi. Nampak tak? Muslimin yang dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab besarnya lagi hutang, takut tergantung ama hang syahid macam mana pun tak peraya, muka dengan hutang ada. Hampir berjihad tak mana pun mak hang tinggal, tak terah, tak jadi apa. Maka itulah Nabi kata begitu. Ini kalau kita faham daripada perbuatan apa yang telah berlaku pada tentera-tentera perang Badar. Baik, terus. Kemudian daripada habis 3 pertanyaanku, kata Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, lalu diam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada aku. Terus dia diam. Maksudnya 3 tu je. Tak ada dah lebih pada tu. Tidak lagi apa cakapnya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jikalau sekiranya aku minta tambah lagi, akan jawab soalanku, pasti ditambahnya juga. Dah dia berhenti, berhentilah. Yang ni maksud dia adab. Bila tok guru berhenti, dekat tu, tak ada lagi ke? Cukup-cukup lah. Faham tak? Adab bertanya. Kita ni kalau boleh macam jawab soalan ni sampai puas hati lah. Apa hukum sujud sahwi?
Okay. Kita apa kena cerita menyengit dah, tak apalah kita anggap macam tu. Tapi kalau boleh, ada lagi tak? Jangan nak tanya dah. Takat tu dah diam si guru tadi, sebab babit kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi diam, sahabat pun tak tanya dah, sengap. Mau tanya lagi, apa dia yang akan berlaku? Hukum lain akan keluar pula. Bukan takat kelebihan dia, hukum pula akan keluar kalau kita tanya lagi. Apa dia? Contohnya kata, tuan-tuan tahu tak dalam Quran disebut qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi, qala innahu yaqulu innaha bakharatun. Tuan-tuan tahu tak perangai orang Yahudi ni, dia suka tanya bila mati budak ni kena bunuh, maka Nabi Musa pun munajat macam mana nak buat, nak menyelesaikan masalah budak ni. Pergi tanya Nabi Musa. Nabi Musa kata cari lembu, sembelih lembu tu. Jadi kelaku banyak tanya, tengok jadi apa? Lembu macam mana? Kalau tadi pergi cari lembu kan senang, dia tanya pula lembu macam mana? Yahudi ni dia suka tanya. Maka bermunajatlah pada Allah pula Nabi Musa. Lembu bikrun awanun ma baina zalik, lembu yang darah lagi, tak pernah bunting lagi. Pergi cari pula. Lepas tu dia tanya lagi, warna apa? Okey, celaku dah. Safra'u fawqun, warna kuning keemasan. Ambil jenuh cari. Nampak tak? Kalau tanya lagi, dia akan main lagi masalah. Nampak dah? Dah lah nak cari hak nu, nak cari hak ni. Kalau dia pergi ambil hak awal tu, dia kata lembu pi lah ambil. Tak usah banyak tanya. Muslimin yang dirahmati Allah. Tapi perangai tu duka ada lah juga kan. Dia tanya, Allah Ta'ala ada di mana? Aduh, saja dia nak dah kita hak dan kita jawab, kata kita kata ke orang. Banyak. Tak usah lah. Benda yang wajib pada akal, harus pada akal, mustahil pada akal, tak payah dah lah. Sebab iman ni dia tak boleh logik. Iman ni kena telan. Kalau benda tu mustahil, tak usah duk fikir. Kalau benda tu wajib pun tak payah duk fikir. Sebab apa? Dah wajib daripada akal letak. Okay. Kalau kita kata rebau, nampak dah mesti dia badan tough, merini, badan besar, tanduk dia besar. Dah. Tak usah dia pergi tanya lebih. Hak bergelambiak tu apa? Hak gelambiak tu lembu bang oi. Faham tak? Nampak balik kebodohan kita. Rimau kita tahu rimau. Rimau tahu. Dia nampaklah kepala otak dia. Dah lah, takat tu dah. Hang tahu takat mana takat tu. Okey, tapi tak apalah, makhluk. Allah Ta'ala jangan buat macam tu. Saat lagi dia jadi hinanya Allah. Hak subhanallah tak pakai. Sebab apa? Kita telah menghina Allah, meletakkan martabat Allah tu dengan makhluk tu sama. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey. Habis takat tu, nanti kita sambung balik maja'a man afdalu fi ridha'il walidain. Macam mana kita nak ambil hati dua ibu bapa, sukakan hati dua ibu bapa macam mana. Tadi kelebihan buat baik, disuruh buat baik dan kelebihan buat baik. InsyaAllah bulan depan macam mana nak buat baik, nak cari redha ibu bapa tu macam mana nak buat. Nanti ulama akan bagi contoh lah. Lepas tu kita pandai-pandai buat sendiri, kita ulah balik sendiri dan mengikut kitab ni insya-Allah. Okey, takat tu saja tuan-tuan. Betul ya? Ada apa minit kita? Lupa dah. 8.57. Ada lagi 5 minit. Tak lepi dah. Sekejap lagi dia dampi. Tengok-tengok hak yang seterusnya, masalah berjela punya panjang. Dan berjela punya panjang, SOP ke mana? Apa ke mana? Okay. Baik, kita berhenti awal. Takat tu saya tuan-tuan. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala, menerusi Rasul yang bersifat maksum. Segala ketelanjuran, segala keburukan yang berlaku adalah daripada kekurangan yang ada dalam diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din
Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad.